Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Izzy Ismail. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam medium perkongsian Easy Quality Consult. Baik, kita teruskan perbincangan kita tentang amalan 5S. Um, Hari ini kita akan berbicara tentang segalanya, everything about sisih. Elemen pertama dalam 5S, kita akan bercerita tentang apa itu sisih, kenapa kita kena buat sisih, macam mana nak buat sisih ni dan sedikit sebanyak kelebihan proses sisih ni. Okey, sebelum tu saya nak anda semua tonton sedikit satu video klip lebih kurang 1 minit lebih ni. Tunggu jap ya. They have so Okay. much stuff. It's a never-ending battle to fight the clutter. With the baby coming, we got to get our stuff in order. We had to downsize from a 4-story house to a 2-bedroom apartment. I lost my husband. I don't know that I have everything it takes to get rid of his belongings. Hello, I'm Maria Kondo. 私のミッションは片付けによって世界をときめかせていくことです。Let's start tidying. This girl's no joke. This is amazing. We have too much stuff. It's official. It's so hard to let it go. I don't want to just, dump it. I want to be thoughtful about it. Choose items that spark joy for me. Spark joy. It's not as easy as I thought it was going to be. We're on board. We want to change. I just want it to be strong enough to change me. I can let it go. Arigato. I am going to figure out what sparks joy in my life. I can't believe you can touch the carpet. New day, new joy. Thank you for being here for us and wanting to help us. I hope you know how much this means to me. Here we go. Okey, itu dia. Saya rasa ramai yang dah pernah menonton series di Netflix Tidying Up with Marie Kondo. Saya pun waktu pertama kali wife saya ajak tonton bersama series ni, saya dah dapat kesan dah. Con Mary ni punya method, dia punya asas dia memang datangnya daripada ni lah, tak lain tak bukan daripada amalan 5S, terutamanya yang the first 2 S's, sisih dan juga susun. Jadi kalau kita mahir dalam ilmu 5S ni, amalan 5S ni kita master dia, insyaAllah kita boleh juga menjadilah ala-ala Marie Kondo. Kita boleh organize barang ala-ala Marie Kondo. Okey, dalam episod yang lepas, saya ada sharekan slide ni. Okey, untuk anda yang masih belum berkesempatan untuk menonton video saya yang lepas, saya memaksyorkan untuk anda tonton video tu dulu sebab saya ada beri penerangan tentang pengenalan amalan 5S ni agar anda dapat sedikit gambaran lah secara keseluruhan konsep 5S ni. Okey, bila saya terangkan tentang amalan sisih, elemen sisih ni, dia adalah tentang membuang barang yang tidak perlu. Saya memang tidak exaggerate, memang itulah cerita dia. Kita nak buang segala barang yang tidak diperlukan dalam sistem tu. Buat apa kita nak simpan dia, dah tak pakai pun, benda tu tak diperlukan. Benda tu memang duduk situ sekian lama, tak mendatangkan apa-apa faedah pada kita, elok kita buang. Jadi dia macam ada lebih kurang minimalis sikit lah. Dia memang buang dan buang. Jadi barang-barang tu termasuklah dokumen, surat menyurat yang dah tak relevant, yang dah expired, yang dah outdated, ataupun barang-barang yang rosak, ataupun electronic device yang dah tak digunakan. Jadi mungkin kita boleh tengok balik di persekitaran working environment kita, mesti ada barang-barang yang dah memang terkubur sekian lama dekat situ, tapi somehow kita macam malas nak mengalihkan dia, nak mengeluarkan dia daripada kita punya sistem tu. Jadi barang-barang tu buat apa duduk di situ lagi? Itulah sebenarnya proses sisih ni kita gunakan untuk kita get rid semua barang-barang yang tak diperlukan tu. Satu alasan utama kenapa kita kena keluarkan barang-barang tu, sebab barang-barang tu tidak create any value dalam kita punya kerja. Dia tidak mendatangkan apa-apa value add, dia tak memberikan sebarang nilai tambah pada kita punya tugasan kita, pada kita punya kerja. Jadi buat apa kita nak biarkan lagi dia berada di situ?
Itulah sebenarnya tujuan utama proses CC ni adalah untuk kita mengeluarkan segala barang-barang yang kita tak perlukan tu daripada kita punya sistem. Jadi yang tinggal tu hanya barang-barang yang kita gunakan dalam tugasan kita, dalam kerja kita. Okey. Kerana bila kita cerita tentang nilai, barang-barang yang tidak bernilai, tidak create any value ni, dengan kata lain, barang-barang tu membawa elemen-elemen pembaziran. Contoh, ialah bila barang-barang tu kita store dekat situ kan, satu segi pembaziran adalah pembaziran ruang. Jadi kita boleh jimatkan ruang, tapi sebabkan kita letak barang-barang tu di situ, barang-barang tu akan makan ruang. Jadi space kat situ kita terpaksa waste. Jadi wasteful thing ni kita kena keluarkan daripada sistem kita, sebab benda-benda elemen pembaziran ni akan menyebabkan kita punya kerja tu tidak akan efektif. Barang-barang tu kalau kita letak di situ, kalau masih masih fungsional, masih boleh berfungsi, kita mungkin kita boleh jual kan. Kalau dekat Jepun ni kita boleh jual di eBay, di Yahoo Auction ataupun tempat-tempat di Heart Of dan sebagainya lah. Sikit sebanyak boleh mendatangkan ialah duit pada kita kan. Ataupun barang-barang tu yang masih boleh digunakan, kita boleh bagi pada departmen yang lain yang memerlukan. Kalau boleh digunakan lagi, kita mungkin boleh bagi pada departmen lain untuk digunakan oleh mereka daripada terbiar macam tu saja kan. Jadi kita mungkin boleh guna semula, kita boleh recycle barang-barang tu. Ataupun contoh macam pakaian-pakaian yang dah tak boleh pakai ataupun masih boleh digunakan tapi kita dah tak boleh pakai sebabkan saiz kecil dan sebagainya, kita mungkin boleh buat sumbangan, donation dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita boleh buat dengan barang-barang yang tak digunakan tu, selain daripada kita biarkan dia menjadi elemen pembaziran kalau dibiarkan terus di situ. Okey. Macam mana cara nak sisih ni? Sebenarnya tidak ada sebarang cara pun cara nak sisih proses sisih ni. Seriously memang saya pun tak ada rasa nak buat tutorial macam mana nak buang barang. Memang tidak ada cara pun sebenarnya, ikut suka kita lah nak buang barang ni macam mana. Kalau ikut method Cik Conmary ni, dia ada apa yang dipanggil Spark Joy. Mungkin ini satu panduan lah kalau kita buat proses sisih perseorangan, kita mungkin boleh guna method Spark Joy ni. Tapi masalah timbul bila kita nak buat proses sisih ni pada satu kawasan yang kita share dengan orang lain. Itu mungkin ada sedikit masalah sebab value yang kita rasa tak sama mungkin dengan orang lain. Mungkin kita rasa benda tu tidak bernilai, tidak pada orang lain. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita kena ada sedikit perbincangan. Kalau tidak, nanti akan ada sedikit pertelingkahan. Macam kawasan working area saya ni, kalau ada siapa-siapa yang cuba nak buat lawak, katanya mungkin barang di sebelah saya ni, gitar saya ni katanya tidak mendatangkan sebarang value. Itu mungkin akan mendatangkan masalah lah, sebab pada saya gitar ni definitely memberi value pada setiap kerja saya. Jadi kalau seorang cuba nak buat lawak, nak get rid gitar ni daripada kawasan working area saya ni, mungkin akan ada masalah. Jadi sedikit panduan, mungkin soalan-soalan ni kita kena discuss bersama supaya kita dapat satu kata putus sama ada elok atau tidak untuk kita get rid, buang terus barang ni daripada kita punya sistem tu. Okey, contohnya apakah tujuan barang ni berada dekat sini, ataupun bila kali terakhir dia digunakan, berapa kerap dia digunakan, siapa yang gunakan dia, adakah terikat dengan peraturan. Kadang-kadang ada macam ISO kan, ISO dia kita bukan senang-senang boleh buang dokumen. Mungkin ada kita kena simpan selama 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Jadi kita kena check dulu barang-barang ni sama ada terikat dengan sebarang peraturan atau tidak. Dan in the first place, barang ni kena ke berada kat sini kan, ataupun tak kisah pun untuk kita keluarkan. Jadi soalan-soalan ni mungkin dapat memberi sedikit panduan lah bila kita nak justify sama ada kita perlu atau tidak buang barang-barang ni terus daripada kita punya sistem. Okey, ada satu teknik di mana bila kita susah nak capai kata putus, bila kita kata buang tapi mungkin orang lain kata tidak,
Jadi bila susah nak capai kata putus ni, apa yang dianjurkan kita untuk buat satu red tag area nama dia. Dalam ilmu 5S dipanggil red tag area, di mana satu kawasan disposal area lah. Kita tak tahu benda ni sama ada perlu simpan atau tidak, jadi kita himpunkan semua barang-barang tu di sini. Yang penting kita keluarkan daripada kita punya working area tu. Kita tak nak benda-benda ni mengacau kita punya sistem, mengacau kerja kita. Jadi kita keluarkan dia daripada kita punya sistem, kumpulkan segala barang tu di red tag area ni, dan kita setkan mungkin dalam tempoh sebulan, mungkin dalam tempoh 6 bulan, setahun, kita cuba tengok, kita review balik sama ada barang-barang ni betul digunakan atau tidak. Dalam tempoh sebulan contohnya, tak ada siapa yang gunakan, dan mungkin kita boleh buat keputusan barang ni memang tak digunakan pun, elok untuk kita keluarkan. Ataupun tempoh 6 bulan dan sebagainya. Itu kita sendirilah set. Jadi ikut macam-macam cara, ada yang just letak dekat rack, jadi dia letaklah rate label tu supaya kita boleh lock dia, ataupun just buat satu pakai masking tape dekat on the floor kan. Kita buat kotak dan campakkan semua barang tu kat situ. Ada juga orang buat macam tu. Terpulang macam mana cara yang sesuai lah. Jadi yang penting kita keluarkan barang-barang tu daripada kita punya working area. Kita tak nak dia berterusan berada di situ. Kita himpunkan semua kat sini. Kita lambakkan semua kat sini dan kita buat review ikut period yang kita tetapkan. Okey. Kelebihan sisih. Ini sedikit sebanyak lah berdasarkan pengalaman saya selama ni. Saya pernah terlibat dalam satu proses sisih besar-besaran di office lama saya dulu. Sebab pentadbiran yang lama, lebih kurang saya rasa dekat 20 tahun, barang-barang pentadbiran lama ni, dia memang berkubur lah dalam ruangan office tu. Jadi kita cuba nak buat proses pemulihan office ni, kita keluarkan semua barang-barang tu dalam range dia saya rasa lebih kurang 20 tahun. Semua dokumen, file, barang-barang electronic device, kipas yang dah rosak, humidifier, mesin fax yang dah rosak, macam-macam lah. Jadi bila kita dah clearkan semua barang-barang ni, definitely physically kita akan dapat satu ruang yang besar, free space yang kita dapat secure, satu free space yang besar. Itu dari segi fizikal. Tapi dari segi lain, yang kita tak nampak sebenarnya, bila kita clearkan barang-barang ni, barang-barang tu sebenarnya dia carry sekali dengan semangat yang lama, kan? Jadi bila kita keluarkan barang-barang ni, kita dapat satu persekitaran yang fresh. Dia macam beri kita satu semangat yang baru lah. Jadi atmosphere office tu akan jadi lain. Itu sebenarnya benda-benda yang kita tak nampak. Tapi bila kita dah clearkan benda-benda tu, kita akan nampak satu persekitaran yang sangat segar, satu atmosphere kerja yang baru. Dan bila kita dah keluarkan barang-barang tu, somehow layout office kita tu akan juga berubah. Jadi bila layout dah berubah, jadi kita punya workflow tu pun akan berubah. Jadi kita seolah-olah macam ada satu budaya kerja yang baru. Kita dah tak follow dah kita punya workflow yang lama tu, sebab banyak perubahan yang dah berlaku. Jadi kita punya working environment, working culture tu semua dia akan jadi macam refresh, satu pembaharuan. Dan kalau macam saya, bila kita di atas meja saya tu ada banyak dokumen-dokumen yang dah tak relevan dan yang dah outdated, yang dah expired. Memang kita rasa kita nak keluarkan dia, nak buang, tapi somehow benda tu masih lagi di situ. Kita mentally tu memang rasa ada something yang tak settle, ada something yang tak resolve. Jadi bila benda-benda ni dikeluarkan daripada kita punya sistem ni, dia memang akan bagi kita sedikit peace of mind lah, ketenangan fikiran. Ini lebih kurang saya punya experience so far. Saya summarizekan lebih kurang ada 4 lah kelebihan sisih ni. Yang sebenarnya core dalam elemen 5S ni, perkara-perkara ni lah yang akan memberikan keseluruhan proses 5S tu berjaya untuk kita capai target lah. Kita punya target adalah untuk kita dapatkan kita punya
working environment, persekitaran yang indusif, yang boleh buatkan kita punya kerja tu lebih efektif, kita boleh jadi lebih produktif dan sebagainya. Okey, lebih kurang saya rasa lebih kuranglah benda-benda tentang sisih yang saya rasa kita semua perlu tahu. Itu saja rasanya. InsyaAllah lepas ni kita akan teruskan sambung dengan elemen 5S yang berikutnya, iaitu susun. Saya syorkan sangat-sangat untuk anda tekan butang like dan juga butang follow supaya anda tidak akan ketinggalan, anda tidak akan miss video saya yang akan saya upload kemudian hari. Okey, jumpa kita di episod yang berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum, bye-bye.